Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakina binti Abdullah, ambil diploma pendidikan Islam. Hari ini saya ada presentation saya is about definisi pewarisan harta pusaka. Okey, definisi harta pusaka segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak ataupun milikannya setelah dia mati. Maksudnya pewarisan maksudnya sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang akan diwarisi oleh ahli-ahli pewaris disebabkan kemati pewaris. Pewaris adalah is inheritance obligation upon the death of individual. It is a passing of private property, title, death and rights. Hukum harta pusaka adalah wajib. Habis itu syarat-syarat dia harta pusaka ahli waris, murtad dan tak dapat, balik dan berakal. Rukun pewarisan ada pewaris, ahli waris, harta. Ahli waris contohnya di bahagian anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, bapa, datuk, saudara lelaki si ibu, si bapa, saudara lelaki si bapa, saudara lelaki si ibu, 9 anak saudara lelaki dari si ibu si bapa, 9 anak saudara lelaki dari si ibu atau si bapa, 10 bapa saudara si ibu si bapa, 11 bapa saudara si bapa. Habis itu termasuk harta pusaka adalah satu, semua harta si mati diperolehi secara halal. 2, sewa yang belum dijelaskan kepada si mati. Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Bukan harta pusaka adalah harta yang telah dijual, diwakaf, dihibah atau dipegang amanah. Kedua, karyat kematian. Ketiga, pemberian oleh orang-orang yang mensyarahi kematian. Dalil pensyariatan pembahagian harta pusaka adalah Al-Quran, Surah Al-Nisa. Rukun pusaka adalah si mati, orang yang diwarisi hartanya selepas kematian. Waris, orang yang berhak menerima pusaka. Harta yang dipusaka, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematiannya. Sebab-sebab mempusaka harta: perkawin, keturunan Islam, halangan menerima pusaka, membunuh, perlainan agama, murtad. Syarat-syarat mempusaka harta: pemilik harta mati, waris hidup ketika pemilik harta mati. Waris-waris dalam pembahagian harta pusaka adalah waris-waris berhak mewarisi harta pusaka dibahagikan kepada waris lelaki dan perempuan seperti berikut. Habis itu itu ada baitul mal mewarisi harta pusaka. Ini tidak mempunyai waris. Adalah lagi nombor 2, contohnya waris dia si mati meninggal waris tetapi mereka tidak tersinara sebagai waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Okey, habis tu Baibatul ada contohnya si mati seorang mu'alaf dan meninggal seorang isteri tanpa anak.
Waris lain seperti ibu bapa dan adik beradik tidak beragama Islam. Dalam kes ini, isteri hanya layak mewarisi sebanyak bahagiannya 1/4 sahaja. Bakinya 3/4 bahagian diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, habis tu ada itu hijab. Hijab bahasanya pendinding atau halangan. Definisinya larangan kepada sebahagian ahli waris daripada mempusakai harta pusaka, sama ada silarang sama sekali atau dikurangannya bahagian dipusakai. Ahli waris adalah lebih hampir dengan pewaris untuk menerima harta pusaka. Hijab dua terbahagi. Ada hijab nuksam, hanya mengurangi bahagian seorang yang menerima pusaka. Contohnya hijab nuksan si mati meninggal suami, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Suami adalah bagi itu 1/2 kepada 1/4. Ini disebabkan si mati ada anak meninggalkan. Okey, kedua itu hijab hirman, menghalang seseorang waris dari menerima harta pusaka. Contohnya, hijab hirman si mati meninggalkan saudara kandung si ibu dan saudara lelaki si bapa. Saudara lelaki si bapa akan terhalang daripada menerima pusaka dengan adanya saudara kandung si ibu si bapa. Okey, menutupnya itu adalah saya bahagian harta pusaka secara faraid adalah pembahagian yang adil. Malangnya hikmah keadilan di sebalik hukum ilahi ini tidak dipancar dalam kehidupan umat akhir zaman. Ini kerana umat Islam sekarang ini kebanyakan sudah lari dari tanggungjawab menjaga keluar masing-masing. Hubungnya silaturahim sesama ahli keluarga masih kini makin ringgan. Masing-masing mementingkan diri sendiri dan masing-masing mahukan harta yang lebih. Hal inilah yang membatalkan ramai yang menganggap bahawa pembahagian harta pusaka secara faraid adalah sesuatu yang tidak adil, dan ramailah pula yang mencari alternatif untuk menggelakkan harta yang akan ditinggalkan nanti dibahagikan secara faraid. Okey, merancang harta yang memanglah amat digalakkan. Jumlah perancangan pembahagian harta itu juga hendaklah silari dengan matlamat untuk mencapai keadilan kepada insan-insan yang kita sayangi. Okay. All I can do is this part is I hope you understand, Ustaz, and insyaAllah lah, if ada apa-apa, please let me know. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.